Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar pula cara nak tukar nombor bulat kepada pecahan juta. Nombor pecahan juta. Okey, sebelum kita mempelajari nombor bulat kita tukar kepada nombor pecahan, suka cikgu ingatkan di sini pecahan. Okey, cikgu buat bentuk pecahan. Okey, cuba sebut berapa pecahan ni? Okey, berapa ni? Kalau ni, okey, ini kalau kita masukkan sebelah, kita akan dapat 1/2 dan cikgu bahagi kepada 4. Okey, cikgu ambil 1 di sini. Ni. Okey, berapa ni? Cuba sebut. Ya, 1/4. Jadi, apabila pecahan juta ni suka cikgu nak kamu menghafal sifir 25. Kita anggap satu bulatan ni kita mempunyai 100. 100% lah. Ni dah masuk sikit tapi peratus. Okay, 100%. Okey. Apabila 100 bahagi kepada 4, kita akan dapat 25. Jadi padang sini untuk letakkan nilai. Okey, 25. Setiap satu pecahan terdapat 25. 25. Jadi apabila 1/4 tadi adalah 1/4 bersamaan 25. Tak kisahlah kalau di dalam ratus dia jadi 25%. Di dalam juta dia jadi 25 juta. Ikut apa yang kita sedang cari soalan tu. Okey, sekarang kita nak hafal sifir 25. Jadi di sini cikgu tulislah sifir 25 supaya kamu boleh gunakan nanti. 25 darab 1, 25 darab 2, 50 darab 3, 75 darab 4, 100. Yang 4 ni kamu penting untuk kamu ingat sebelum kamu ingin tukar kepada pecahan juta. Okey, sekarang cikgu padang. Cikgu padang ni dan kamu ingat nombor sifir 25 ni kau boleh 25 sampai darab 4 je. Yang lain tu kita tambahlah, tambah 25, tambah 25, tambah 25, kita akan dapatlah. Hafal lagi banyak lagi bagus, tapi kalau dapat 4 ni sahaja pun dah mencukupilah. Okey, sekarang kita nak tukar nombor bulat ni kepada nombor pecahan. Okey, nombor bulat ni berapa? Okey, cikgu tulis di sini nombor bulatnya 250,000. Okey, di sini 250,000 kita nak tukar kepada pecahan. Macam mana? Okey, kita nak tukar kepada pecahan sama dengan perpuluhan tadi, kita perlu bahagi dengan 1 juta. Okey, bahagi dengan 1 juta. Macam mana nak bahagi? Okey, bagus. Ingat kan? Guna teknik mansub. Di atas ada 4 sifar, kita potong 4. Dan di bawah pun, apabila atas kita buang 4, atas bawah pun kita buang 4. Jadi tinggallah 25/100. Cikgu suruh hafal tadi kan sifir 25. Okey. Sekarang ni apabila kamu belum mahir, kamu buatlah macam ni. 25 bahagi 25. Yang ni 100 bahagi 25. Kamu akan dapat 25 bahagi 25, dapat 1. 100 bahagi 25, berapa tu 1 bahagi 25? Dapatlah 4. Jadi kamu akan dapat jawapan 1/4. Tetapi cikgu harap apabila di darjah 6, kamu tidak perlu lagi guna cara-cara yang menyukarkan untuk dapat jawapan. Kita perlu fikirkan cara yang termudah, tercepat dan terpantas untuk dapat jawapan. Jadi cikgu tak berkenanlah kamu guna cara ni. Jadi kita gunalah teknik mansub semula. 25 bahagi 100. Okay, kamu dah hafal sifir 25 tadi kan? Cikgu suruh hafal. Okey. Apabila nak mansub 25, fikirkan 25 darab berapa jadi 25? 25 darab berapa 25 ni? Ya, darab 1. Jadi mansub 25 darab 1 adalah 25. 25 darab berapa? Dapat 100. 1, 2, 3, 4. Darab berapa? Ni 100. Darab 1, 2, 3, 4. Darab 4. Jadi mansuh dia tinggal 4 di sini.
25 darab 1, 25. 25 darab 4 adalah 100. Dan kamu akan dapat 1/4 dengan cara yang cepatlah. Ya. Okey, seterusnya mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, cuba tengok ni. Okey, 1,300,000. 1,300,000 ni kita nak tukar kepada nombor pecahan. Okey. Kita buat seperti tadi. Kita ambil marker cikgu sekejap. Okey, kita tulis mula di bawah 1,300,000. Apabila nak tukar kepada pecahan, kita bahagi dengan 1 juta. Lihat ada berapa sifar di atas? Ya, ada 5 sifar di atas. Kita mansur. Dan kita mansur 5 sifar di bawah. Lihat berapa yang tinggal. Okey, kita tinggal 13/10. Apabila kita nak tukar kepada pecahan, macam mana nak buat? Kerana ini adalah pecahan tidak wajar. Jawapan perlu diberi dalam pecahan wajar atau nombor bercampur, ya. Kalau macam ni belum selesai lagi. Macam mana nak selesaikan? Kita guna teknik biasalah. Kita guna bentuk lazim 13 bahagi 10. Okey, 10 darab berapa? 13. 10 darab 1, 10. Tak ada sifar 10, 13. Jadi kita ambil yang terdekat adalah 10 darab 1, 10. Tolak 3, tolak sifar adalah 3. 1 tolak 1, sifar. Okey, apabila ada baki macam ni, kita tidak perlulah letak titik perpuluhan, kan. Kita nak cari nombor pecahan. Apabila nombor pecahan, kita ambil terus jawapan yang atas ni. 1, 3/10. Terus ambil macam tu. Jadi kita ambil yang atas ni 1. Lepas tu kita ambil ni 3 di atas. Yang terakhir 10. Maka inilah jawapan kita boleh. Ini kita bulatkan. Ini jawapan kita. 1/3/10. Tulis kat sini lah. 1/3/10. Ini adalah jawapan terakhir yang diterima bagi soalan pertukaran unit macam ni, ya. Jangan tinggalkan jawapan dalam pecahan tidak wajar. Pastikan jawapan sama ada pecahan wajar ataupun nombor bercampur. Okey, cikgu harap kamu fahamlah apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan belajar pula tajuk nombor pecahan juta. Kita nak tukar kepada nombor bulat. Okey, sebelum kita mempelajari soalan-soalan yang seterusnya, cikgu nak tunjuk kamu ada 4 pecahan yang perlu kamu ingat. Okey, yang pertama, okey, ni cikgu bahagikan kepada 2 bahagian. Okey, apabila cikgu lorekkan 1, ia menjadi pecahan 1/2. Kita lekatkan di sini. Okey, seterusnya ini pecahan berapa? Per-4. Okey, apabila kita lorek pada 4, dia akan jadi pecahan ni. Kalau kita lorekkan 1, dia akan jadi 1/4. Ini adalah pecahan per-4. Okey, seterusnya ni. Nampak tak? Okey, cuba kira-kira sama-sama ada berapa pecahan ni. 1 daripada bawah lah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah pecahan per-8. Okey, lekatkan di sini per-8. Okey, seterusnya lihat pecahan ni. Nampak tak? Okey, kita kira sama-sama ada berapa bahagian dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 bahagian, ya. Okey, sebelum kita mempelajari tajuk pecahan juta ni, kamu kena ingat keempat jenis pecahan ni dan nilai setiap pecahan ni. Kamu kena ingat. Kalau tak ingat, kena hafal lah. Okey, apabila kita nak tukar pada juta, kita lihat yang pertama dulu. Kita ambil yang mudah, 1/2. Okey, contoh kita lukis kat sini, ya. 1/2 macam ni, 1/2. Okey, 1/2 apabila setengah, kan. Andai kata cikgu tulis 10.
10 nilainya. Apabila 1/2, berapa jumlahnya? Satu ni. Okey, satu ni akan dapat 5, betul? 5 dan 5 dapatlah per 10. Okey. Seterusnya, besarkan jumlahnya 100. Okey, apabila 1/2, bawah nanti buat. 1/2 berapa daripada 100? Ya, di sini 50 dan di sini pun 50 dan 50 dapat 100. 1/2 akan dapat 50 lah daripada 100. Okey. Apabila dia daripada 100 dia jadi 50, ya. Setiap bahagian. Okey, contoh dia tambah lagi satu sifar 1000. Jadi berapa? Okey, dia akan jadi sini 500 dan sini 500. Betul tak? Bahagian pertama 500, kedua 500. Dapat 1000. Tambah lagi sifar jadi 10,000. Sini akan jadi 5,000, di bawah ni 5,000. Nampak tak? Okey. Seterusnya kita tambah lagi sifar. Apabila kita tambah sifar ni jadi 100,000, yang sini akan jadi 50,000, di bawah ni 50,000. Nampak? Okey. Seterusnya cikgu tambah lagi sifar, dia akan jadi 1 juta. Bila jadi 1 juta, tambah juga sini jadi 1 sifar jadi 500,000, sini pun 1 sifar jadi 500,000. Itu adalah konsep kamu kena faham. Okey, setiap penambahan sifar di belakang ni akan bertambah juga sifar setiap bahagian ni. Kamu boleh gunakan pecahan ni sama ada untuk cari 100, 1000, 10,000, 100,000 ataupun 1 juta. Boleh ingat? Okey, sekarang kita nak belajar tajuk juta. Jadi kita perlu gunakan juta lah. Okey, di sini kita perlu gunakan juta. Jadi apabila nak gunakan juta, kamu perlu tahu satu bahagian. Apabila bahagi kepada 2, satu bahagian ni kita nak klik atas, kita nak guna 1 juta. Okey, apabila 1 juta, satu bahagian ni adalah 50,000. Kita conteng kat sini lah, tengah 500,000 lah. Satu bahagian 500,000, yang ni pun 500,000. Okey, nampak? Ini 50,000, kurang satu sifar, tambah mana ya? Tambahlah di depan. Okey, 500,000. Okey, cukup. Okey, 500,000 dan 500,000 kita dapat 1 juta. Ini kalau 1/2 ya. Okey, sekarang 1/4 sama juga konsepnya. Okey, apabila kita ketahui tadi, apabila bahagi kepada 2 bahagian, tadi 2 bahagian kan yang macam ni. Perasan tak? Ni 2 bahagian, ini satu bahagian yang sama kan? Kita rapatkan ke sini. Nampak tak? Ini satu bahagian, kita pecahkan kepada 2. 500,000 kita bahagi kepada 2. Yang ni pun 500,000 kita bahagi kepada 2. Okey, sekarang kita dapat 4 bahagian. Jadi apabila 4 bahagian, 500,000 ni kita bahagi kepada 2. Kamu akan dapat 250,000 lah. Okey, di sini 500,000 ya. Okey, nampak tak? Okey, apabila di sini dia akan dah jadi 500,000. Nampak tak 500,000? Okey, 500,000 bahagi 2, dia akan dapat 250,000. 250,000 tambah 250,000 jadi 500,000. Dan 500,000 tambah lagi 250,000. Sebenarnya sifar 25. Kalau kita buat dalam bentuk 100. Okey, 100 lah yang kita nak contoh Ini bagi nak senang ingat lah. Sebab kamu takut kamu tak faham, keliru. Okey, 100. Apabila nak cari 1 bagi 4 ni, kita akan dapat sifar 25. Ingat sifar 25. 25 tambah 25 dapat 50. 50 tambah 25 lagi dapat 75. 75 tambah lagi 25 dapat 100. Maka penuhlah bahagian ni 100. Nampak? Okey, apabila 1 juta, kamu tambahkan nilai. Ada sifar kan? Banyak. Okey, ini ada 6 sifar. Sini pun kita tambah. Ada 7 digit jadi 6 digit. Ni pun 6 digit. Ni pun 6 digit. Nampak tak konsep kat sini? Apabila 100 tadi kita nak jadikan dia 1 juta. Jadi dekat sini kita dapat 750,000. Okay, seterusnya berapa? Yang atas ni adalah 1 juta lah. 4/4. Kita kecil di sini.
Okey, masuk dekat sini. Okey, seterusnya. Okey, dapat kan yang ni? Okey, empat bahagian ni hafal. 250,000, 500,000, 750,000 dan 1 juta. Cara mudah nak hafal sebenarnya kamu ambil nilai yang depan ni je lah. 25, 50, 75, 100. Kamu kena senang lah untuk ingat. Okey, seterusnya mari kita tengok apabila pecahan ni terbahagi kepada 8 bahagian. Okey, mari kita lukis kat bawah. Kita tulis 1 juta. Kita nak tukar pada juta nanti. Yang ni tadi tak cukup satu sifar ya. Cikgu pun kadang-kadang silap tulis. Kamu jangan tersilap lah. Okey. 1 juta. Okey, apabila tukar kepada 8 bahagian kan? Okey, kita lukis dulu yang lain 8 bahagian. Okey, tak apalah cikgu lukis ada yang sama tidak. Kamu kena lukis bagi samalah bahagiannya. Okey, kita buat analogi nombor yang kecil dulu 1,000. Kalau 1 juta nanti kamu pening, susah sikit untuk kamu ingat. Okey, apabila 1,000 kita bahagi kepada 8, kita akan dapat 125 setiap bahagian. 125, 125, 125, 125, 125, 125. Macam ni kita dapat. Okey. Jadi apabila kita nak masukkan dalam ni, kita masukkan nilai terus. Kita tambah. Yang pertama adalah 125, betul? Okay, 125 tambah 125 berapa kita dapat? Ya, 250. Dapat 250 tambah lagi 125, kita dapat berapa? 375. Okey, kita tambah lagi yang ni dah masuk kat sini. Tambah lagi 125, kita akan dapat 500. 500 lah. Kalau daripada 1000 tu kita masukkan je nilai. Okey, sekarang 4 bahagian dan 5 bahagian. Tambah lagi 125, kita akan dapat 625. Tambah lagi 125, kita akan dapat 750. Tambah lagi 25. Kat sini dah ya. Tambah lagi 25, kita akan dapat 875. Tambah lagi 25 yang akhir, 125 yang terakhir, kita akan dapat 1,000. Nampak tak? Okey. Di sini apabila 8 bahagian yang kamu perlu ingat adalah satu bahagian 125. Tambah lagi. Kenapa kena tambah tu? Okey, itu kita akan guna di dalam soalan nanti. Juga akan terang dalam soalan nanti. Yang sekarang kamu hafal ni dulu. Okey, tapi ini daripada 1,000. Sekarang kita nak daripada 1 juta. Ada penambahan berapa sifar ni? Ada 3 lagi sifar. 1, 2, 3. Nampak? 1 juta. Okay, bila sini 1 juta, sini pun kita tambah 3 lagi. Ini jadi 875,000. Yang ini jadi 750,000. Yang ini jadi 625,000. Yang ini jadi 500,000. Yang ini jadi 375,000. Yang ini jadi 250,000. Yang ini jadi 125,000. Jadi boleh tak hafal ni? Okey, nanti kalau kita nak langsung nak berapa contoh kenapa kita nak guna tu? Contohlah kat sini cikgu bagi. Lukis semula. Kenapa nak hafal? Okey, contoh cikgu nak cari 3 lah. 3/8 tukar kepada juta, nombor juta. 3/8 juta. Macam mana nak cari 3/8 juta? Okey, 3/8 juta. Apabila nak cari 3/8 juta, apabila kamu dah hafal pecahan ni, senang sebenarnya. 3/8 juta tengok ni. 1, 2, 3 di sini kan? 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3. Jadi 3/8 juta automatik kamu dapat 375,000. Senang kan? Jadi perlu hafal untuk kamu senang untuk cari jawapan di kemudian hari lah. Okey, seterusnya yang keempat yang kamu perlu tahu
Apa bilangan tadi? Per 10. Per 10 ni paling senang kerana apabila di sini sejuta, sejuta bahagi 10. Ini paling senang nak ingat. Sejuta bahagi 10 akan dapat 100,000 setiap bahagian. Jadi kita tulislah terus 100,000. Cikgu terus tulis sebenarnya 100,000 setiap bahagian ni, tapi cikgu terus umpama bahagian kedua kamu terus dapat 200,000. Harap kamu fahamlah. 300,000. Lepas tu 400,000. 500,000. 600,000. 700,000. 800,000. 900,000. Dan akhir sekali adalah 1 juta. Takkan. Okey, kita tak pernah ya. Nampak tak? Okey. Ke ujung lah. Okey. Nampak tak? Okey, contoh soalan macam ni. Apa yang melibatkan bahagian 10 bahagian ni? Contoh soalannya, cari 7 per 10 juta. 7 per 10 juta. Bila kamu hafal pecahan macam ni, kamu akan cari tengok ya. Kiralah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat berapa? 700,000. Automatik kamu dapat jawapan. Tu je yang cikgu nak suruh kamu. Ingatlah keempat-empat pecahan ni, supaya apabila keluar soalan, jawapan dah ada dalam kepala kamu ya. Okey, boleh tak hafal? Boleh tak? Jadi kamu perlu salinlah ni di mana-mana. Salin cantik-cantik, tulis cantik-cantik, buat buku ke, buat peta ke. Buatlah apa saja yang mudah untuk kamu ingat ni. Salin mana-mana, masuk dalam nota poket ke, supaya kamu pun tahulah kalau 1 per 2 juta apa nilainya, 1 per 4 juta apa nilainya, 1 per 8 juta apa nilainya, dan 1 per 10 juta apa nilainya. Dan apabila dah hafal ni, maka bolehlah kita buat latihan. Jom kita buat latihan sekarang, boleh? Okey, cuba cikgu tunjukkan contoh ya. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama adalah 1 per 2 juta. Ingat tak kita pernah belajar tadi? 1 per 2 juta. Mana pecahan 1 per 2 juta? Ingat tak? Okey, 1 per 2 juta berapa? Separuh dia adalah 500,000. Jadi 1 per 2 juta apabila kamu ingat, kamu akan terus dapat sama dengan 500,000. Okey, seterusnya. Ini untuk 1 per 2 juta. Tampal kat sini. Okey, seterusnya cikgu nak mana ya? Okey, yang ni. 3 per 4 juta. Cikgu tampal sini 3 per 4 juta. Okey, dan kita ambil pecahan kita tadi. 3 per 4 juta, lihat. 3 per 4 juta. 1, 2, kita ambil daripada bawah ya. 1, 2, 3. Sini kita potonglah umpama 3 per 4 juta. Berapa jawapannya? Ya, 750,000. Jadi terus dapat 750,000. Okey, seterusnya yang ni. Berapa? Ya, 6 per 8 juta. 6 per 8 juta. Kita lihat balik pecahan kita tadi. Mana yang 8-nya? Okey, ni. Nampak tak? Ingat tak yang 8 tadi? Bahagian 8 bahagian pecahan tadi. Okey, apabila kita nak 6, kita tengok daripada bawah. 1, kita lorekkan 6 lah daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Ya, 750,000. Kita letak kat sini lah. Bagi nampak sikit. Okey, kira semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sini. Berapa? 750,000. Senang kan kalau kamu dah hafal nilai tu. Okey, yang terakhir. Mana yang terakhir ni? Yang terakhir kita tengok 8 per 10 juta. Okay, 8 per 10 juta. Tampal kat sini. Okay, lihat. 8 per 10 juta. Ni pecahan 10 bahagian ya.
Okey, 8 per 10 juta maksudnya kita tengok tangan cikgu habis dah. Hitam kita marker. Okey, 8 per 10 juta. Maksudnya kita lorekkan 8 bahagian lah. 8 per 10, 8 daripada 10. Okey, kita lorekkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ya, 800,000. Jadi, jawapan di sini adalah 800,000. Jadi, mudah tak nak buat jalan kira? Nak buat cari jawapan? Mudah kan? Tanpa perlu guna jalan kira lah. Jika kamu hafal. Okey? Okey, seterusnya kita cari yang susah pula. Okey, seterusnya mari kita tengok nombor bercampur pula nak tukar kepada nombor bulat Nombor bercampur, cuba baca. Ya, 25/8 juta kita nak tukar kepada nombor bulat. Okey, letak dekat sini. Okey, apabila ada nombor bercampur macam ni, 2 ni adalah 2 juta. Okey, cikgu lukis sekejap bagi kamu faham sikit. Okey, 2 ni, 25/8 ni maksudnya ada 8 bahagian, 2 ni penuh. Okey, 2 ni penuh. Okey, yang ni 5/8. Kita lukis yang 5/8 dulu. 4. Lepas tu bagi 2. Sama tak? Okey, 58 kita lorekkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 58. Okey, yang 2 ni maksudnya macam ni lah. 2, dia tetap juga 8 bahagian. Cikgu lukis dulu sabar. Okey, ni 8 bahagian. 8 bahagian 2 ni bermaksud 2 ni penuh lah, dilorekkan semua. Dilorekkan semua. Faham tak kat sini? Okey, 2 ni maksud dilorekkan semua. Yang ni 5/8, 5 daripada 8 je. Yang ni maksudnya 8/8 lah. 8/8, 8/8 semua habis dilorek. Yang ni 5/8. Dia akan dapat sini 1/8 dia jadi 1. Kan? 8/8 ni jadi 1. 1 whole ni lah 1 ni. Jadi 1 tambah 1, 2. 2, 5/8. Sekarang kita nak tukar kepada nombor bulat. Macam mana? Cikgu padam dulu. Okay, tukar kepada nombor bulat. Yang pertama ni, 1 bahagian yang penuh ni adalah, apabila dia juta, nampak tak juta? Dia adalah 1 juta lah yang ni. Ni 100,000 baru. 1 juta. Okey, letak. 1 juta. Okey, seterusnya yang kedua ni adalah, turun bawah sikit tak muat. 1 juta juga. Cukup tak 1 juta? Okey, yang ni 1 juta. Nampak tak? Ni 1 juta. Yang ni pun 1 juta. Ada berapa juta? 2 juta. Okey, lepas ni apabila nampak nombor bercampur ni, apabila ada nombor kat depan ni, maksudnya kalau dia letak 2, maksudnya 2 juta. Kalau dia letak 4, maksudnya 4 juta. Kalau dia letak 8, maksudnya 8 juta. Tak perlulah awak nak lukis semua ni. Cuma cikgu nak awak faham je dari mana munculnya 2 juta tu. Daripada sini lah. Okey, 2 juta. Dan kita nak tambah 5/8 juta. Yang ni kita nak cari. 2 ni kita tulis kat tepi 2 juta. Tulis dulu 2 juta. Okey, kalau tak nak bagi kamu keliru tulis juta tu, kamu renggangkan sikit 2. Lepas tu jarakkan sikit untuk 3 ni. 1. Yang ni baru kamu tak keliru lah nak tulis nombor juta. Okey, 2 juta kita kena tambah ni 2 juta tadi 2 juta yang ni cikgu tulis di sini. Yang terakhir ni 2 tambah 5/8 juta. 5/8 juta ni tadi. Ingat tak yang cikgu suruh hafal tadi? Pecahan di mana? Ni pecahan 5/8 juta. Apabila kamu dah hafal 5/8, satu bahagian, kalau per 8, tengok per 8, bila kamu dah hafal satu bahagian adalah 125. Jadi kamu boleh congak lah. Kamu ingat 125 tadi kan satu bahagian. Apabila 5/8 kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat kat sini kan? Berapa ni? Ya, 625,000. Jadi kita tulis kat bawah lah. Ni 2 juta. Tambah 5/8 ni. Nak ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 625,000. Jadi apabila kita tambah ni, dapatlah jawapan. Ini yang memudahkan kita tadi. Apabila kita telah hafal nombor pecahan ni tadi
Okey, kita tambah sama ada congak atau bentuk lazim. Tapi apabila nombor mudah macam ni, kita congak je lah 2 juta tambah 625,000, 2 juta kat depan, 625,000 di belakang lah. Okey, maka dapatlah jawapan 2 juta 600 apa dia ni? Betul lah, 2 juta 625,000 kan? Cikgu pun kadang pening juga betul ke tidak. Tapi kita kena yakin lah apa yang kita tulis dan apa yang kita telah hafal. Yang penting hafal sifir ni ini sifir tahun 6 tau. Sifir tahun 6 ni yang 4 ni. Ingat tak sifir tahun 6? Ini kena hafal yang 4 ni kita akan guna sehingga akhir tahun ni. Jadi awal tahun ni perlu hafal lah 4 sifir ni. Okey, seterusnya cikgu nak padam dan kita buat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, tengok ni. 1/5/10 juta. Nampak tak? Bila nampak tak? Bila per 10, awak dah ingat dalam kepala. Per 10 tadi saya ingat. Jadi senang kan? Okay, cuba kita tengok Mari kita buat sama-sama. Sebenarnya awak dah dapat jawapan, tapi kita buat sama-sama. Okey, ingat tak tadi 1 ni maksudnya apa? Kat depan ni. Ya, 1 juta. 1 ni kita terus ambil 1/5/10. Cikgu salin lah sebelah senang nak conteng. Okey, 1 ni terus jadi 1 juta kan? Tambah 5/10 juta. 5/10 juta ni berapa? Kalau kamu tak hafal dia dah pening. Tapi apabila kamu hafal pecahan tadi, 5/10. 5/10 kita lorekkan 5 daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lorekkan 5 ni. Dapat berapa? Berapa ni? 500,000. Jadi 5/10 juta adalah 500,000. Jadi yang ni kita salin balik. Dan kita congak je lah. Dah pandai kan? Dah jenam dah, congak je. 1 juta tambah 500,000. Terus dapat 1,500,000. Maka dapatlah jawapan. Senang tak? Senang kan? Okey, cikgu harap kamu dapat hafal lah pecahan juta yang cikgu tunjukkan tadi. Ada 4 kan? Tulis dari mana-mana. Buat kad ke, tampal kat dinding ke. Kalau katil double decker tu, tampal kat atas katil awak tu ke. Kalau nak tampal kat shilling ke, suka hati awak. Janji boleh ingat ada 4 bentuk pecahan yang kamu perlu ingat dan hafal untuk tahun 6 ni. Kita akan guna sehingga akhir tahun ni. Jangan lupa lepas ni kalau cikgu soal je 3/8 berapa? Dah ingat lah kepala. Berapa? Okey, bagus. Ingatlah macam tu. Kalau kamu pandai jawab tu, betul lah. Macam tu Okey. Moga kita jumpa lagi untuk kelas-kelas yang akan datang. Dan untuk kelas ni, kamu perlu buat latihan lah di dalam buku teks. Bagi tajuk hubungan ni lah. Hubungan nombor perpuluhan juta dan hubungan antara nombor pecahan juta Okey, seterusnya latihan yang kamu boleh buat adalah latihan dalam buku teks kamu ni. Muka surat 14. Muka surat 14 ni ada latih diri. Kamu ada belajar tadi tentang perpuluhan juta. Itu di video lain cikgu kan. Kamu dah belajar juga. Dan pecahan juta. Okey, kamu buat soalan 1, 2 dan 3 ni. Lihat mana yang telah mahir, mana yang belum mahir. Dan kalau boleh, kalau latihan ni tak cukup, kamu carilah buku-buku latihan di kedai-kedai buku tu. Kamu boleh cuba untuk buat latih to be. Ada soalan-soalan yang dia suruh jawab soalan saja. Kamu buatlah latih to be dan kamu akan tengok kamu dah mahir ke belum tajuk pertukaran nombor ni. Nombor bulat kepada nombor perpuluhan dan nombor bulat kepada nombor pecahan pecahan juta lah. Okey, terima kasih. Dan kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye.